Okay, sekarang mari kita lihat pula apakah unit akan digunakan bagi keradioaktifan, bagi menghitung kadar berlakunya perebutan radioaktif ini. Okey, ada dua unit yang boleh digunakan, iaitu yang pertama kita sebut sebagai unit Becquerel. Dan yang kedua adalah unit Curie. Okey. So, apakah simbolnya? Takkan nak tulis panjang-panjang kan? Jadi, simbolnya adalah B besar dan Q kecil. Dan simbol bagi Curie adalah C besar dan I kecil. Jadi, ini adalah simbol bagi unit yang kita akan gunakan bagi keradioaktifan BQ and CI. Okey. So, apakah maksud Becquerel ini? Okey, sebenarnya kenapa namanya Becquerel, kenapa namanya Curie? Ianya bermula kerana ini adalah orang yang telah pun menjumpai radioaktif yang kita dah belajar tadi. Ini adalah yang pertama menjumpai keradioaktifan tetapi pada kesan fotografi. Dan ini adalah mereka yang telah pun menemui ataupun melanjutkan lagi eksperimen Mr. Henry Becquerel ini dan telah pun mengambil biji uranium tadi dan menjumpai polonium and iridium, dan ini adalah telah pun menemui keradioaktifan bagi kesan pengayunan. Okey, jadi hasil daripada ini yang cikgu dah ulang tadi, kita gunakan, kita abadikan nama mereka untuk unit keradioaktifan. Okey, bagi satu Becquerel pula, bagaimanakah maksudnya? Okey, satu BQ ini bermaksud adalah satu perebutan yang berlaku dalam masa 1 saat. Itu maksudnya. Okey, dalam masa 1 saat satu perebutan. Jadi kalau 10 BQ bermaksud ada 10 perebutan telah pun berlaku hanya dalam masa 1 saat. Itu maksudnya. Okey, bagaimana pula maksud satu CI? Okey, maksud satu CI pula ialah 3.7 darab 10 kuasa 10 perebutan. Bayangkan ya, besar nilai ni ya. Jadi terlalu banyak perebutan berlaku dalam masa hanya 1 saat. Okey, mengapa nilai ini, satu BQ dan satu CI ini terlalu berbeza? Satu BQ adalah nilai yang kecil, manakala satu CI ini adalah nilai yang sangat besar. Bayangkan dalam masa 1 saat bertrilion perebutan berlaku. Okey, kerana setiap bahan-bahan radioaktif ini mereput secara tidak sama. Ada bahan radioaktif yang mereput dengan sangat sekejap, perlahan dan ambil masanya tak lama. Okey, tetapi ada beberapa bahan lain yang mereput dan ambil masa yang lebih lama berbanding dengan bahan radioaktif yang lain. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ya, jika nilai yang perebutan bagi bahan radioaktif tersebut adalah sedikit, maka kita boleh gunakan BQ. Okey, tetapi jika nilai bagi sesuatu perebutan itu maksudnya banyak sehingga mencecah ratusan ribu ataupun juta ke atas, maka kita yang sesuai adalah satu CI. Okey, jadi sekarang ni bagaimana kita nak belajar penukaran unit bagi CI dan BQ. Okey, jika kita tahu tadi ya, satu BQ adalah satu perebutan tapi CI adalah banyak. Jadi kalau satu CI ini bermaksud berapa banyak BQ. Okey, so satu CI nilainya kecil tetapi nilai bagi BQ adalah lebih besar. Okey, jadi ini bermaksud 3.7 kali 10 kuasa 10 BQ. Okey, itu adalah satu CI. Maksudnya hanya satu CI saja tapi menyebabkan banyak berlaku perebutan. Okey, tetapi sedangkan bagi satu BQ hanya melibatkan satu perebutan tetapi akan memberikan nilai yang sangat kecil bagi CI. Sebab CI ni adalah untuk nilai yang besar. Jadi apabila kita nak tukar BQ ke CI, kita perlu buat operasi yang mana kita perlu satu BQ ini kita perlu bahagikan dengan nilai satu CI tadi adalah 3.7 darab dengan 10 kuasa 10. Okey, jadi hasil ini kita akan dapat dan inilah CI. Okey,
Jadi apabila kita dapatkan bacaan CI, ya, kita tekan kalkulator. Okey, kita tekan kalkulator 1 bahagi dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 ialah 2.7 darab dengan 10 kuasa negatif 11. Okey, so kita akan dapat nilai yang sangat kecil bagi CI. Okey, mudah saja kan? Okey, jadi daripada CI ke BQ, kita perlu darab dengan 3.7. Okey, jadi cikgu nak tulis dekat sini dah. Okey, jadi daripada CI, kita nak tukar kepada BQ. So, kita perlu darab dengan 3.7 kali 10 kuasa 10. Okey, tetapi daripada BQ, kita nak tukar kepada CI. Jadi, kita perlu bahagi dengan 3.7 darab dengan 10 kuasa 10 tadi. Okey, ini kita perlu darab sebab nilai CI dia adalah nombor yang besar. Jadi kita perlu darab lah. So BQ akan dapat nilai yang sangat besar bagi dia. Okey, tapi daripada BQ yang kecil ini nak tukar kepada yang lebih besar. So kita akan dapat nilai yang kecil bagi CI. Okey. Jadi bagaimanakah operasinya jika kita dapat 3 CI? Berapakah BQ-nya? Mudah je. So kita 3 CI, jadi 3 kita darablah dengan 3.7 darab dengan 10 kuasa 10. Okey, so kita hasil darab itulah dia punya jawapan. Okey, kita cuba ya. So kita akan dapat di sini adalah 1.11 darab dengan 10 kuasa 11. Wow, besar ya nilai dia. Dan bagi 2 BQ nak tukar kepada CI, so kita letak 2 di sini dan kita bahagi. Bahagi dengan 3.7 darab dengan 10 kuasa 10. Okey, so 2 bahagi dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 di sini. So kita dapat jawapannya adalah 5.41 darab dengan 10 kuasa negatif 11. Tada, mudah sahaja. Okey, dan tak susah ya, kita nak mudahkan. Ya, kita tengok sekali lagi CI ke BQ. So, kita perlu darab. Sedangkan daripada BQ nak ke CI, kita hanya perlu bahagi. Okey, mudah je nak ingat. Senang. Kita kena set dalam otak kita, mudah. Okey, bagi separuh hayat ialah tempoh. Ini adalah keywordnya, iaitu tempoh masa yang diambil bagi nukleus yang belum mereput berkurang. Okey, berkurang ni kita gunakan pen lain sebab nak menunjukkan betapa ini adalah yang paling penting. Okey, berkurang bagi nukleus tersebut supaya menjadi setengah sahaja daripada nilai asalnya. Okey, contohnya ialah ini adalah nukleus bagi suatu atom. For example, yang mempunyai proton dan neutron. Di tengahnya yang kita sebut nukleus. Okey. Kemudian di luarnya terdiri daripada orbit-orbit yang dikelilingi oleh elektron. Okey. Jadi jika nukleus di bilangan nukleus iaitu bilangan proton dan juga bilangan neutron asalnya adalah 90, for example, maka setengah daripada 90 ini ialah sebanyak 45. Jadi apabila berlaku pereputan, okey, pereputan berlaku, jadi daripada 90 akan berkurang menjadi setengah daripadanya, iaitu sehingga menjadi 45. Jadi tempoh masa pereputan, proses pereputan ini berlaku, jadi inilah yang kita sebut sebagai tempoh separuh hayat, iaitu T besar for tempoh dan 1/2 bagi menunjukkan setengah daripada nilai asalnya. Sebabkan itu separuh hayat simbolnya ialah T besar dan 1/2. Kita biasa tulis sebegini. Ini adalah simbol bagi separuh hayat. Dan bagi SI unitnya macam biasa, adalah bagi tempoh dan masa kita biasa guna ialah dalam saat, kita juga guna dalam minit.
juga dalam jam, bergantung kepada bahan radioaktif yang digunakan. Ada yang mempunyai separuh hayat yang panjang, ada yang mempunyai separuh hayat yang pendek dan ada yang mencecah sehingga beberapa hari, beberapa bulan, tahun dan puluh tahun. Okey? Okey, jadi sekarang ini mari kita lihat bagaimanakah proses perebutan ini berlaku. Okey, seperti mana yang cikgu cakap tadi, ianya merebut berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. Okey, kita mulakan dengan yang bulatan ini. Okey, mula-mula ianya ialah 100% lah. Maksudnya dia tidak merebut lagi. Kalau ada 80 bilangan proton dan neutron, jadi 80 lah nilai asalnya. Okey, tetapi contohnya 80 for example. Okey, tetapi setelah berlaku perjalanan masa dan berlaku proses perebutan, maka ianya akan tinggal separuh sahaja, setengah sahaja. Okey, katakanlah ini adalah setengahnya. Jadi yang ini telah pun, yang ini kekal menjadi setengah sahaja, tetapi yang berwarna orange ini telah pun hilang. Telah pun merebut. Maaf, kita guna perkataan telah pun merebut. Jadi, nilai sekarang ini hanyalah tinggal sebanyak ini sahaja. Setengah sahaja daripada nilai asal. Okey, kemudian apa yang berlaku? Proses perebutan ini terus berlaku. Okey, dan jika keadaan asalnya adalah setengah, maka seterusnya ianya hanya tinggal setengah daripada setengah ini ialah suku. Okey. Jadi, cikgu pun buat semacam ni. Jadi, hanya tinggal suku ini sahaja yang tinggal. Yang selebihnya ini telah pun merebut. Okey, kita guna perkataan merebut. Jadi, proses perebutan telah pun berlaku. Jadi, selepas berlakunya proses perebutan ini, maka yang tinggal hanyalah seperti ini, ya. Yang warna orange ni hilang dan okey, yang tinggal hanyalah 1/4 sahaja. Kemudian proses ini diteruskan juga dan ianya berterusan merebut sehingga menjadi separuh lagi daripada yang ada ini 1/4. So now dia akan jadi asalnya 1/4. Separuh daripada 1/4 ini ialah 1/8. Jadi separuhnya ialah seperti ini. Hanya ini sahaja yang tinggal. Sementara selebihnya, yang warna orange ini, maka yang berwarna orange ini adalah merebut. Telah pun merebut. Jadi cikgu pun buang semua ni. Maka yang tinggal hanyalah sebanyak ini sahaja, iaitu hanya 1/8. Jadi kita dapat lihat di sini, ya. Asalnya ialah 1, kemudian menjadi setengah, kemudian menjadi 1/4, kemudian menjadi 1/8. So, ini adalah merebut. Perebutan berlaku dan berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. Setengah daripada nilai asal yang sebelumnya. Jadi, inilah dia konsep separuh hayat bagi bahan-bahan radioaktif. Seterusnya mari kita cuba menjawab soalan-soalan yang melibatkan bahan radioaktif ini. Perebutan ini. Jadi untuk soalan yang pertama, kita tutup dulu soalan yang bawah-bawah ni. Kita fokus satu persatu. Bagi separuh hayat suatu unsur radioaktif yang berjisim 40 gram, ini adalah jisim yang asalnya. Dan ialah 2 jam. Jadi ini adalah separuh hayat. Jadi kita gunakan simbol separuh hayat T besar dan 1/2 lah. Tentukan jisim unsur radioaktif yang sudah merebut selepas 6 jam proses perebutan itu berlaku. Jadi jika satu hayat adalah 2 jam, maka selepas 6 jam berapakah jisimnya? Jadi sekarang ini kita tuliskan jisim nilai asalnya dahulu. Nilai asal ataupun kalau kita nak tulis jam pun tak ada masalah. Kalau kita nak mulakan dengan jam,
kita kena mulakan dengan kosong jam dahulu. Okey, kosong jam ialah ketika belum berlaku proses perebutan. Okey, kemudian kerana separuh hayatnya adalah 2 jam, maka selepas 2 jam kita tulis macam ni lah. Lepas 2 jam apa yang berlaku. Kemudian 2 jam lagi menjadi 4 jam. Tambah lagi 2 jam. So, ianya menjadi 6 jam. Okey, maaf. Okey. So, kat sini kita boleh nampak separuh hayat dia adalah 2 jam. So, kita tambahlah 2 jam. Yang ni pun kita tambah 2 jam. Tambah lagi 2 jam. Okey. So, setiap separuh hayat ini adalah separuh hayat ya. Setiap anak panah ni. Okey, 1 separuh hayat, 2 dan 3 separuh hayat di sini. Okey, jadi sekarang ini jika kosong jam adalah nilai asalnya ialah 40 gram. Jadi, kalau selepas 2 jam, separuh daripada 40 gram adalah 20 gram. Separuh lagi setelah berlaku separuh hayat, jadi separuh bagi nilai asal iaitu 20 menjadi 10 gram, iaitu awak bagi 2 sahaja. 10 gram separuh daripada 10 gram selepas separuh hayat adalah 5 gram. 10 bagi 2 jadi 5 gram. Jadi, jisim selepas 6 jam adalah 5 gram. Jadi, jawapannya adalah 5 gram. Siap? Okey, mudah saja. Okey, kita lihat pula soalan yang kedua. Okey, bagi soalan yang kedua pula ialah ptactinium iaitu suatu bahan radioaktif mereput menjadi uranium dengan separuh hayatnya sebanyak 5.2 jam. Okey, 5.2 jam. Jadi hitung jisim PA selepas 20.8 jam dengan jisim asalnya 32 gram. Jadi dia telah pun memberikan kepada kita jam yang terakhir, okey, dan juga separuh hayat. Jadi dengan information jam yang dah diberikan, maka kita buat untuk jam lah, lebih mudah, dan nanti baru kita cari jisim asalnya. Okey, jadi kita bermula dengan, of course, bermula dengan kosong jam. Okey, dan ini adalah masa yang akhir yang kita nak kena buat anak panah. Okey, jadi, dan ini adalah anak panah bagi satu separuh hayat. Separuh hayat yang diberikan di sini, kita guna pen warna merah. Okey, separuh hayat yang diberikan di sini adalah 5.2 jam. 5.2 jam. Jadi dekat sini kita kena tambah 5.2 jam. Kosong tambah 5.2 jam menjadi 5.2 jam. Okey, kemudian ada lagi satu separuh hayat dan menjadi, kita kena tambah lagi 5.2 jam. Okey, menjadi 5.2 tambah 5.2. Okey, kita tambah. Tekan kalkulator. Okey, so kita dapat 10.2 jam. 10.4 jam. Kita tulis kat sini. So, kemudian tak cukup lagi, tak sampai lagi 20.8. Jadi, kita tambah lagi separuh hayat. Okey, so separuh hayat 10.4 jam ni kita perlu tambah dengan 5.2 jam. Setiap anak panah yang awak buat ni, kita perlu tambah sebanyak 5.2 jam. Sebab di sini dia dah bagi tahu. Okey, jadi kita tambah 10.4 tambah 5.2. So, kita dapat 15.6 jam. So, tak cukup lagi, tak mencapai lagi 20.8 jam. Jadi, di sini kita tambah lagi anak panah. Kita tambah lagi 5.2 jam. Jadi, 15.6 tambah 5.2. So, kita dapat 20.8 jam. Okey. So, kat sini 20.8 jam. Ya, kita dah capai dah. Okey, yang masa akhir dia. Jadi, soalannya pula dia dah cakap jika jisim asalnya adalah 32 gram. Jadi, jisim asal sebelum berlakunya perebutan adalah 32 gram pada kosong jam. Maka 20.8 jam berapakah jisim akhirnya selepas merebut sebanyak 4 kali tempoh hayat, separuh hayat. Okey, so kita pun mulalah mendapatkan separuh dan separuh
bagi jisim asal. Okey, 32 kita bahagikan dengan 2. Bahagi 2 iaitu setengah daripada 32 adalah 16 gram. Okey, 16 gram, separuh daripada 16 gram bahagi 2 ialah 16 bahagi 2 adalah 8 kan. Okey, so 8 gram. Okey, 8 gram pula setengah daripada 8 gram ni adalah 4 gram dan setengah daripada 4 gram adalah 2 gram. Jadi selepas 20.8 jam, selepas berlakunya 4 kali separuh hayat, maka jisim yang tinggal selepas mereput selama 20.8 jam ialah sebanyak 2 gram. Ini sajalah jisim yang gram ini. Dan 2 gram ini adalah jisim akhir bagi protactinium selepas nukleusnya mereput. Okey, so ini adalah jawapannya. Kita lihat pula soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, separuh hayatnya ialah 16 jam. Ini yang telah pun diberikan. Okey, T setengah. Okey, berapakah masa yang diambil untuk natrium 24 untuk menyusut daripada 0.64 gram ke 0.04 gram. Okey, jika tadi soalan tersebut telah pun memberikan masa dan masa yang terakhir sekali bagi proses pereputan, tetapi ini dia nak tanya masa pula yang dia nak tanya, tapi dia dah bagi nilai jisim. Okey, oleh itu kerana dia dah bagi nilai jisim, jadi kita tulis nilai jisim di sini. Kita tidak lagi menggunakan jam tetapi jisim. Okey, jika jisim asalnya ialah 0.64, jadi kita tulis kat sini 0.64. Okey, kemudian dikata sehingga menjadi 0.04 gram. Okey, jadi kita cuba untuk mendapatkan setengah daripada jisim, setengah daripada jisim asal, setengah daripada jisim asal sehinggalah mencapai 0.04 gram ini. Okey, jadi 0.64 ini kalau kita dapatkan separuhnya ialah 0.32 gram. Separuh daripada 0.32 gram ni pula ialah 0.16 gram. 0.16 gram separuh daripadanya pula ialah 0.08 gram. Okey, dan separuh bagi 0.08 gram adalah 0.04 gram. Wow, dan inilah yang kita nak sehingga mencapai 0.04 gram saja. Jadi kita stop di sini. Boleh lagi, tapi kita stop di sini kerana soalannya ini. Okey, jadi setelah kita dapat dah timeline. Okey, apabila sudah siap ya separuh jisim ini, maka kita boleh mulakan dengan masa pula. Okey, separuh hayat ialah 16 jam. Jadi kita lihat di sini ada berapa kali separuh hayat. Okey, ini adalah separuh hayat yang pertama, separuh hayat yang kedua, separuh hayat yang ketiga dan separuh hayat yang keempat. Jadi total daripada 0.64 hingga 0.04 ini adalah 4 separuh hayat. 4 kali ya ianya mereput. Jadi 4 separuh hayat ini, jika satu separuh hayat adalah 16 jam. Jadi kalau 4 kali, setiap ini 16 jam Okey, setiap ni. Jadi 4 kali, maka kita kena darabkan dengan 16 jam bagi separuh hayat ini. Jadi kita pun darab 4 darab dengan 16. So kita dapat 64 jam. Jadi proses ini berlaku daripada jisim 0.64 gram ke 0.04 gram mengambil masa selama 64 jam kerana mempunyai 4 kali separuh hayat. Okey. Okey, ini cikgu tulis dengan lengkap supaya anda faham konsepnya. Okey, mudah saja kan? Okey, dan soalan ini pula yang keempat ialah untuk soalan yang keempat, aktiviti suatu unsur radioaktif menjadi 12.5%. Okey, ini adalah dalam bentuk peratus daripada nilai asal selepas 90 minit. Dan berapakah separuh hayatnya? Jadi soalannya ialah berapakah separuh hayat? Okey, jadi kalau kita tengok balik untuk soalan-soalan sebelum ini, yang mana kita gunakan diberi jam
dan separuh hayat. Jadi kita nak cari berapakah jisim akhir ataupun dah diberi jisim akhir, tetapi kita perlu cari berapakah masa yang diambil sepanjang perebutan berlaku. Dan tetapi untuk soalan yang keempat ini, tiada sebarang jisim yang diberikan, tetapi informasi yang diberikan adalah dalam bentuk peratus. Okey, jadi dan ini pula adalah masa sepanjang perebutan berlaku. Jadi jika kita menggunakan peratusan, jadi kita tahu ya, sebelum berlakunya perebutan, jadi aktiviti bagi suatu unsur radioaktif itu mestilah dalam keadaan 100%. Ini mestilah dalam keadaan yang asal sebelum berlakunya perebutan. Jadi mesti 100% yang kita perlu mulakan. Okey, kemudian daripada 100% ini kita dapatkan separuh daripada 100%, iaitu 50%. Separuh daripada 50% pula ialah sebanyak 25%. Dan 25% pula separuhnya. Okey, kita tengok 25 kita bagi 2, so kita dapat 12.5%. Jadi, inilah dia peratusan yang terakhir selepas perebutan. Jadi kita berhenti di sini. Okey, ini sahaja yang kita perlukan. Dan dia kata kat sini daripada nilai saya selepas 90 minit. Bermaksud sepanjang kejadian ini ya, kejadian perebutan ini, maksudnya masa yang diambil ialah sebanyak 90 minit. Ini adalah informasi yang diberi. Okey, jadi kalau kita lihat di sini pula ada berapa separuh hayat perebutan yang telah berlaku. Di sini sebagai 1 separuh hayat, ini 2 dan ini ketiga. Jadi kita dapat lihat di sini 3 kali separuh hayat. Okey, jadi kalau 3 separuh hayat dalam masa 90 minit, ini bermaksud 3 kali separuh hayat sama dengan 90 minit. 1, 2, 3 dalam masa 90 minit. Jadi untuk dapatkan 1 separuh hayat, sebab soalannya berapakah separuh hayat. Okey, jadi untuk dapatkan 1 bermaksud 90 minit ini kita perlu bahagi 3. So jawapannya kita dapat 30 minit. Inilah nilai bagi separuh hayat untuk unsur radioaktif ini. Jadi bermaksud setiap ini ialah 30 minit. Okey, jadi kalau kita nak double check, 30 minit tambah 30 minit tambah lagi 30 minit dan totalnya memang 90 minit. Ya, betul. Jadi inilah jawapannya. Mudah aja. Jadi cikgu nak simpulkan di sini ya, jika apa yang kita buat ini ya bergantung kepada apa informasi yang diberikan. Jika informasi yang diberikan dengan jelas adalah jam dan yang perlu dicari adalah jisim, maka kita letaklah jam dulu. Kemudian dekat bawah baru kita letak jisim. Jika soalan dia pula dia dah bagi dah jisim awal dan jisim akhir, maka kita letaklah jisim dulu. Dekat bawah baru kita kira berapakah masa ataupun separuh hayat yang kita nak cari. Okey, dan jika peratus, kita buat peratus dulu. Mesti mula dengan 100. Okey, itu saja kaedah yang mudah untuk menjawab soalan yang melibatkan separuh hayat ini. Okey, seterusnya cikgu nak share kongsi bagaimanakah teknik bagi menjawab soalan yang melibatkan graf. Okey, kita tengok dulu graf yang pertama ini. Okey, diberi adalah bilangan aktiviti. Okey, dan juga paksi X ni adalah dalam bagi masa tapi dalam unit minit. Okey, jadi soalannya berdasarkan graf di atas, tentukan separuh hayat bagi unsur radioaktif ini. Jadi untuk dapatkan separuh hayat, mestilah kita lihat berapakah tempoh masa yang digunakan bagi nilai awal dan separuh
daripada nilai asalnya. Jadi kita lihat di sini ya, nilai asalnya adalah 120 aktiviti. Jadi kita boleh dapatkan di sini, tengok ya, cikgu buatkan berapakah bacaan bagi 120. Jadi bagi 120 kita dapat lihat kat sini adalah 20 minit. Okey, jadi untuk 120 aktiviti adalah selama 20 minit lah. Jap. Dan untuk separuh daripada 120 ni adalah 60 kan. Jadi kita tengok pula 60. 60 ni pula bacaannya ialah 70. Jadi kat sini kita dapat lihat ya, 120 adalah pada 20 minit. Manakala bagi 60 ni pula ialah 70 minit masanya. Jadi selang masa antara kedua-dua ini adalah 70 minit tolak 20. Maaf ya, 70 tolak 20 minit. Jadi kita dapat jawapannya ialah 50 minit. Jadi maaf, salah eja. Jadi jarak antara kedua-dua ini berlaku perebutan ini adalah selama 50 minit. Di sini ini bermaksud ini adalah separuh hayat 1T1/2. Kenapa? Sebab 60 ini adalah separuh daripada 120 ini. Jadi kita dapat nilaikan di sini ya, bahawa separuh hayat bagi bahan radioaktif ini ialah 50 minit. Yang penting kita cari dulu nilai bagi separuh hayat bagi nilai asalnya, dan kita buat perbandingan daripada segi masa. Kita tolakkan yang akhir tolak dengan awal lah. Mudah je. Okey, kita tengok pula kalau untuk graf yang kedua ini sama juga. Untuk paksi Y kita dapat aktiviti dalam bilangan per minit, dan untuk paksi X adalah masa tapi dalam unit jam. Jika tadi dalam minit, ini adalah jam. Okey, dan tentukan nilai separuh hayat sama juga. Kita lihat, kita ambil yang paling tinggi dekat sini. Bacaannya 400 yang mudah. Okey. Dan daripada 400 ni, bila cikgu plotkan di sini, kita dapat kat sini ialah sebanyak 0.4 ya. 0.4 jam. Okey, 400 yang cikgu ambil ni tadi. Okey, separuh ataupun setengah daripada 400 ialah 200. Ya, 200. Jadi kita tengok yang 200 ni. Sebab ini adalah setengah daripada 400. Maaf. Okey, kemudian kita plotkan 200 dan kita dapat 2 jam. Okey, jadi di sini 400 adalah pada 0.4 jam. Manakala bagi 200, setengah daripadanya mengambil masa 2 jam. Jadi, selang masa antara kedua-dua ni ialah 2 jam tolak 0.4 jam. So, kita dapat di sini 1.6 jam. Jadi, di sini daripada 400 ke 200, proses perebutan ini mengambil masa sebanyak 1.6 jam. Dan ini adalah separuh hayat kerana 200 adalah setengah daripada 400. Jadi separuh hayatnya adalah 1.6 jam. Siap. Ini sahaja. Mudah saja kan? Okey, kita dah pun mempelajari tentang sejarah keradioaktifan. Kita juga dah pelajari bagaimana untuk menghitung separuh hayat, bagaimana untuk mentafsir graf bagi aktiviti bahan-bahan radioaktif. Kita juga dah mempelajari tentang sinar-sinar radioaktif yang melibatkan alfa, beta dan gamma. Maka di sini kita nak bincangkan antara kejayaan dalam bidang keradioaktifan yang boleh anda ceburi jika anda berminat dalam bidang radioaktif ini. Antaranya ialah anda boleh menjadi seorang pegawai penyelidik di Agensi Nuklear Malaysia. Okey, ini adalah pusat di mana di Malaysia ini kita kumpulkan
eksperimen ataupun sebarang penyelidikan di bawah agensi ini yang melibatkan bahan-bahan radioaktif ini. Okey, so ini adalah nama agensi di Malaysia bagi bahan radioaktif dan nuklear. Okey, jadi anda boleh menjadi seorang pegawai penyelidik untuk menyelidik dan mendalami. Selain daripada itu, anda juga boleh menjadi seorang ahli fizik nuklear. Okey. Dan juga mungkin boleh menjadi jurutera nuklear. Dan yang terakhir sekali, anda juga boleh menjadi pakar perubatan nuklear. Ini antara cadangan-cadangan kerjaya yang melibatkan keradioaktifan yang anda boleh ceburi untuk mendalami ilmu tentang radioaktif. Dan sesungguhnya bidang radioaktif ini besar dan kita boleh kembangkan lagi di Malaysia, dan semoga video ini akan dapat memberi sedikit gambaran tentang keradioaktifan sebelum kita meneruskan dengan subtopik yang seterusnya di dalam video yang seterusnya selepas ini. Okey, semoga bermanfaat dan kita jumpa untuk video yang akan datang. Bye. Jangan lupa like dan subscribe video ini.